Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Atira untuk cerita Pagi Pahang. Dan seterusnya Syu, kita nak buatkan satu topik yang menarik pada pagi ini tentang perubatan sebenarnya. Dan kalau kita boleh lihat dengan teknologi perubatan terkini seketika nanti kita akan kongsikan. Dan adakah perubatan tradisional ini masih relevan dan bagaimana untuk kita seimbangkan kedua-dua perubatan ini. Jadi kita akan bawakan kepada anda pada pagi ini bersama tetamu kita iaitu Tuan Baharudin bin Azizur Rahman, Pegawai Farmasi Cawangan Inspektorat dan Penguatkuasaan Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari KKM. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Cik Bahar, kalau kita nak kongsikan bersama dengan penonton hari ini kan, bila ada mana-mana saja individu yang sakit, pasti akan mencari jalan untuk ke klinik, ke hospital dan sebagainya. Tapi apabila tak sembuh-sembuh juga, kita akan mencari jalan seperti perubatan tradisional dan komplementari. Tapi sejauh mana pemahaman orang ramai tentang perbezaan perubatan moden dan juga perubatan tradisional? Mungkin Cik Bahar boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, pertama sekali terima kasih kerana jemput saya ke segmen Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Cantik sungguh studio ni, saya teruja. Terima kasih. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perubatan moden dan perubatan tradisional? Saya akan terangkan dahulu apa itu perubatan tradisional dan kemudian saya akan explain apa itu perubatan moden. Okey, di Malaysia ni kita ada satu akta yang dipanggil sebagai Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 ataupun secara ringkas kita boleh panggil sebagai Akta 775. So nama tadi agak panjang kan? Ya. So akta ni dia mendefinisikan amalan perubatan tradisional dan komplementari ni sebagai suatu bentuk amalan yang berkaitan dengan kesihatan, bertujuan untuk mencegah, merawat, mengurus penyakit atau sakit atau memelihara kesejahteraan fizikal dan mental individu. Dan amalan perubatan tradisional dan komplementari ni dia tidak termasuk amalan perubatan dan amalan pergigian. Di mana benda ni diamalkan oleh pegawai perubatan dan pegawai pergigian ataupun dalam bahasa mudah doktor perubatan dan doktor gigi lah. Okey, perubatan moden ni pula dia adalah salah satu daripada bidang perubatan yang berasaskan sains dan biologi. Secara ringkas, seseorang pesakit itu akan didiagnos oleh doktor dan doktor akan untuk mengetahui punca dan kaedah rawatan yang perlu diberikan kepada pesakit itu, sama ada untuk tujuan pencegahan ataupun untuk tujuan rawatan. Dan biasanya pesakit tersebut akan diberikan preskripsi ubat dan pesakit perlu mematuhi arahan pengambilan ubat supaya pesakit dapat kesan rawatan yang optimum. Sebagai contoh, kalau pesakit tu dia dapat ubat untuk tekanan darah tinggi yang dia kena makan setiap hari. Dan pesakit tu kenalah makan setiap hari dan bukannya makan selang sehari ataupun makan bila perlu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ikut arahan pengambilan ubat tersebut. Itu saja. Okey, itu di antara perkongsian berkaitan dengan perbezaan dari segi definisi perubatan moden dan juga perubatan tradisional dan juga komplementari. Jadi kalau kita nak kongsikan lagi bagaimana dengan perkembangan terkini yang di mana perubatan tradisional dan juga perubatan moden ini seiring ataupun bagaimana ketika ini? Okey, kalau kita perubatan tradisional dan komplementari ni ataupun secara ringkas kita boleh panggil PTNK. Sebab kalau kita nak sebut tu panjang kan, susah kan. So dia terdapat hampir kebanyakan negara. Kalau kita pergi negara lain, benda ni agak popular. Dan permintaan terhadap perkhidmatan PTNK ni juga semakin meningkatlah sama ada di luar negara maupun di negara kita ni. So sistem penjagaan kesihatan di Malaysia ni dia sebenarnya berasaskan pada perubatan moden dan konvensional. Tapi PTNK turut digunakan dan dimanfaatkan secara meluas. Untuk pengetahuan, dekat Malaysia kita ada 15 hospital kerajaan dan 140 klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan PTNK ni. So dia antara PTNK yang disediakan adalah seperti urut tradisional Melayu, akupunctur dan motivation, terapi herbal sebagai rawatan untuk pesakit kanser, ini dekat IKN, terapi basti luaran dan terapi varman. Namun perkhidmatan PTNK yang disediakan di KKM ni hanya terhad untuk indikasi dan masalah kesihatan tertentu sebagai rawatan pelengkap mereka untuk rawatan moden. Dan hanya disediakan di hospital dan di klinik kesihatan yang terpilih saja. Okey, secara tuntasnya Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari ni ataupun kita boleh panggil sebagai Akta 775, dia telah diwujudkan untuk mengawal silia amalan dan pengamal PTNK dalam bidang amalan yang diiktiraf. Kewujudan akta ini seterusnya
dapat memastikan perkhidmatan PTNK yang disediakan ni adalah berkualiti, selamat dan terjamin. Okey. Cumanya bila kita cakap berkenaan perubatan tradisional ni, saya rasa bukan saya je, ramai penonton sebenarnya kat luar tu memikirkan perubatan tradisional. Contohnya menggunakan daun, menggunakan alam semula jadi, herba dan sebagainya. Tapi seperti apa yang dikongsikan oleh Encik Bahar ketika tadi, melibatkan urut dan juga banyak lagi lah servis-servis complementary dalam sektor perubatan ini. Tapi kalau cakap perubatan moden, kalau tanya makcik yang tengah contoh makcik tengah tengok kan sekarang, mesti dia akan ingat macam saya cakap tadi lah, daun-daun herba. Jadi bagaimana penggunaan definisi perubatan tradisional bagi pandangan mereka di luar sana? Okey, sebenarnya untuk dia bawa tradisi dia untuk penggunaan herba apa semua tu, dia jatuh bawah perubatan tradisional Melayu. Okey, so berdasarkan Akta 775 ni, mana-mana pengamal yang ingin mengamal atau memberikan perkhidmatan PTNK ni, mereka perlu berdaftar dengan majlis PTNK. Okey. Dia ada satu kaunsil yang menjaga mereka ni. Mereka perlu memenuhi kriteria ataupun memenuhi keperluan atau kelayakan yang telah diiktiraf. Seorang pengamal PTNK yang berdaftar ni, mereka ada perakuan pengamal berdaftar dan perakuan pengamal berdaftar. Perakuan pengamal berdaftar ni, dia sijil pendaftaran penuh. Dia akan tulis nama dia, siapa dia punya nombor IC dan dia mengamal dalam bidang amalan apa. Kalau dia mengamal dalam perubatan tradisional Melayu, dia akan state dekat situ. Kalau dia mengamal chiropractic, dia akan tulis kat situ chiropractic. Kalau dia perubatan tradisional Melayu, dia tak bolehlah mengamal chiropractic, itu salah. Okey, manakala perakuan pengamal berdaftar ni pula, dia APC. Dia lebih kurang macam APC. Kalau untuk golongan doktor, dia ada APC. Sama juga untuk pengamal ni, mereka ada APC untuk membolehkan diorang boleh mengamal setiap tahun dan perlu diperbarui setiap tahun. Would you define apa itu APC sebenarnya? Kita takut yang menonton sekarang ni yang bukan daripada keluarga doktor, dia tak faham APC itu apa. APC itu adalah Annual Practicing Certificate, di mana dia akan ada, sebagai contoh kalau doktor perubatan, dia perlu berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Mereka akan dapat satu sijil pendaftaran penuh dan setiap tahun mereka praktis sebagai doktor, mereka kena ada APC yang dia perlu diperbarui setiap tahun. Oleh itu kita dah layan pengamal ini sebagai satu badan yang profesional, di mana mereka kena ada sijil pendaftaran penuh dan mereka kena ada sijil yang perlu diperbarui setiap tahun. Okey, jadi sebelum kita memilih perkhidmatan PTNK ni kan, mungkin kita nak lakukan rawatan dan sebagainya, apa aspek utama yang perlu kita titik beratkan? Okey, antara aspek yang perlu diutamakan adalah pengguna perlu berwaspadalah dengan maklumat yang diperoleh yang berkaitan dengan perkhidmatan PTNK, terutama seperti testimoni dan iklan. Dan dia terdapat iklan yang memberikan kenyataan ataupun tuntutan palsu ataupun dia menjanjikan sesuatu keputusan di luar kemampuan dia. So secara umum, apa-apa perkhidmatan dan kemahiran, dia apa-apa perkhidmatan dan kemahiran yang diiklankan tidak boleh menyatakan boleh mencegah, merawat atau mendiagnos apa-apa penyakit. Dan saya juga nak tambah sedikit, setakat ni kita ada 7 bidang amalan PTNK yang diiktiraf di Malaysia. Yang antaranya adalah perubatan tradisional Melayu. Dalam perubatan tradisional Melayu ni ada terapi urut, ada bekam dan sebagainya. Perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, homeopati, osteopati, chiropractic dan amalan pengubatan Islam. So setakat ni kita kawal 7 amalan ni je. So benda ni siapa-siapa yang mengamal amalan ni perlu berdaftar dengan majlis PTNK. Okey, Tuan Baharudin, kalau ada sesetengah pihak pihak PTNK yang memberikan perkhidmatan tetapi overclaim tentang apa yang rawatan diberikan boleh mencegah dan boleh menyihatkan seseorang itu, jadi apa di antara kesan dari segi perundangannya kepada mereka ini? Okey, dari segi perundangan dia, kita ada Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956 di mana dalam Seksyen 4A dia ada menyatakan apa-apa perkhidmatan dan kemahiran tidak boleh menyatakan boleh mencegah, merawat dan mendiagnos apa-apa penyakit ataupun keadaan badan. Di mana kalau mereka masih juga buat iklan macam tu, mereka boleh dikenakan hukuman, boleh didenda mengikut akta iklan tersebut. Baik. The thing is banyak sebenarnya iklan macam tu kan.
Itulah benda saya rasa topik ni sensitif sikitlah kalau kita nak cerita dengan lebih lanjut kan. Tapi kita sebagai pengguna lah itu adalah tanggungjawab kita untuk lebih berhati-hati dengan mana-mana bentuk perubatan PTNK yang kita ambil di luar sana. Okey, kalau Cik Bah boleh kongsikan bagaimana untuk orang ramai mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perkhidmatan ataupun servis-servis daripada PTNK ini. Okey, untuk maklumat lanjut, pengguna boleh melayari portal rasmi bahagian perubatan tradisional dan komplementari untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan PTNK yang disediakan di Malaysia. Dan untuk pengamal juga, mereka boleh melayari portal rasmi tadi untuk tahu macam mana mereka nak mendaftarkan diri dan sebagainya lah. Okey, baik. Sekarang ni mudah ya, maklumat di ujung jari saja. Pergi ke laman Sesound dan mendapatkan semua maklumat lanjut berkenaan dengan perkhidmatan PTNK ini. Okey, Tuan, kalau kita boleh kongsikan lagi apa sebenarnya peranan ubat tradisional ni dalam perubatan terkini dan bagaimana ia complement each other ataupun boleh kita menyeimbangkan keadaan perubatan ini? Okey, secara umumnya ubat tradisional ni dia berperanan dan dipercayai boleh merawat penyakit dan atau mengekalkan kesihatan. Okay. Akan tetapi kita kena pastikan produk tradisional itu berdaftar dengan KKM. Namun begitu, dekat pasaran sekarang ni kita ada nampak banyak produk tradisional yang tidak berdaftar dan dijual secara meluas dalam pasaran tempatan. Disebabkan ada permintaan yang tinggi itu, segelintir pengusaha ni berlumba-lumba buat produk tradisional dan pasarkan tanpa mendapatkan pendaftaran daripada KKM terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau macam minyak gamat, minyak urut, apa-apa paste yang digunakan untuk tujuan rawatan, perlu berdaftar dengan KKM. Untuk cek pendaftaran tu, kita perlu tengok ada 2 ciri. Dia akan ada nombor pendaftaran MAL, MAL, diikuti dengan 8 digit dan dia diakhiri dengan abjad pertama lepas 8 digit tu, itu adalah kategori produk tersebut. And then dia kena ada logo, dia kena ada label keselamatan hologram Pharmatech. Dia kena ada 2 ciri pada produk tersebut, barulah dia boleh dikira sebagai produk berdaftar. Kalau dia ada satu je, mungkin produk tu tak berdaftar. Kalau dia tak ada dua-dua, mungkin dia memang tak berdaftar lah. Okey, baik. Mungkin sedikit saranan daripada Cik Bah sendiri untuk penonton Saat Pagi Malaysia berkenaan dengan PTNK ini juga perubatan moden. Untuk pengguna atau pesakit, mereka boleh dapatkan perkhidmatan PTNK ini daripada pengamal PTNK yang berdaftar. Tetapi saya nak tekankan supaya pengguna dinasihatkan supaya dapatkan nasihat ataupun pemeriksaan kesihatan oleh doktor terlebih dahulu. Sama ada mereka layak ke tak untuk mengambil perkhidmatan PTNK itu. Sebagai contoh, kalau pesakit itu dia ada slip disc, dia dapatkan nasihat daripada doktor dulu, adakah dia selamat untuk buat perubatan tradisional Melayu, kiropraktik dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, pengguna boleh amalkan perubatan tradisional ini, sama ada penggunaan ubat-ubatan tradisional ataupun amalan PTNK, tapi pastikan perubatan moden jangan tinggalkan. Lagi-lagi kalau ubat itu dibekalkan oleh klinik dan atau hospital untuk penyakit kronik mereka, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dia boleh ambil perubatan tradisional, pastikan produk itu berdaftar. Dia boleh ambil amalan PTNK, pastikan dia ambil daripada pengamal PTNK yang berdaftar, tetapi jangan tinggalkan perubatan moden. Bila ditinggalkan perubatan moden, penyakit kronik dia mungkin akan jadi semakin teruk. Kita tak nak benda tu jadi pada mana-mana pesakit kita lah. Kita nak semua rakyat Malaysia ni, walaupun dia ada sakit, kita nak sakit dia terkawal lah. Kita tak nak makin teruk. Dan alang-alang saya dah berada kat sini, saya ingin menarik perhatian pada semua pengamal PTNK dekat luar sana yang mereka adalah mengamal dalam amalan yang diiktiraf dan 7 amalan yang saya sebutkan tadi, yang belum daftar agar dapat daftarkan diri secepat yang mungkin dengan majlis PTNK. Untuk makluman, ketika ini majlis PTNK menerima permohonan pendaftaran pengamal PTNK dalam bidang amalan yang diiktiraf melalui keperluan pengalaman atau kelayakan yang diiktiraf. Kelayakan yang diiktiraf ni maksudnya dia menerima formal, dia menerima pembelajaran secara formal melalui universiti ataupun melalui kursus dan sebagainya. Pengalaman. Okey, pengalaman ni bermaksud pengamal yang sudah mengamalkan PTNK ni secara turun-temurun. Mungkin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Secara mungkin kita panggil sebagai grandfatherin lah. Okey, bagi pengamal PTNK yang ingin membuat permohonan pendaftaran melalui pengalaman ni, dia kena berbuat sedemikian sebelum 28 Februari 2025. Okey, I thought 2024. Sepatutnya hari inilah. Sepatutnya. Tapi kita tidak extend lagi setahun. Selepas tempoh peralihan ni, kita panggil sebagai tempoh peralihan, kita tak terima
kita tak terima pengalaman ini. Kita terima kelayakan saja. Okey, So kita akan rugilah orang yang dah mengamal mungkin 20-30 tahun. So kalau yang dah mengamal macam tu, sila ke depan, sila daftar sekarang. Okey. Dan permohonan pendaftaran melalui pengalaman ini hanya terpakai untuk perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, tapi perubatan tradisional India ni untuk sub bidang Ayurveda dan Siddha saja. Okey, Dia ada banyak baik. sub bidang, kalau saya nak terangkan dia akan jadi panjang. Saya rasa maklumat lanjut boleh dapatkan di laman Sesawang Dan yang daftar dikongsikan. sebelum tahun depan. Ingat tahun depan ada 28 hari sahaja. Ya, baik. Terima kasih Cik Basir Rita hari ini Sama-sama. untuk berkongsi berkenaan topik kita perubatan moden versus perubatan tradisional. Ya. Selepas ini kita nak bawa anda ke segmen seleksi pagi. Kita akan terus sahaja bersama rakan kita di Kedah sebenarnya bersama dengan DJ Zul dan DJ Disu yang telah pun bersedia. Silakan.